Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah hari ini kita akan bersiaran special sikit. Special sikit kat ASK Bahasa Cina. Selepas ini, setiap minggu kita akan buat cara macam ini. Bagaimana? Bagaimana Kak Ti kongsikan? Kak Ti belajar bahasa Cina sendiri. Sendiri. Baik. Dulu memang tak ada kelas-kelas Mandarin. Memang susah nak dapatkan, internet pun tak ada. Jadi apa yang Kak Ti gunakan caranya ialah belajar dengan kamus. Okey, di sini ada beberapa buah kamus yang Kak Ti akan tunjukkan macam mana Kak Ti dulu belajar tanpa masuk kelas. Sekarang dah ada kelas, masuk kelas. Mana-mana kelas antaranya. Antara kelas-kelas yang Kak Ti highly recommend, yang memang Kak Ti recommend sangat-sangat, yang dijalankan oleh rakan-rakan Kak Ti, contohnya Sifu Mandarin. Sifu Mandarin cikgunya Siti Hawa Osman di Kuala Lumpur. Seterusnya Cikgu Zazah. Cikgu Zazah di Skudai. Okay, di Skudai Johor. Dan satu lagi ialah Cikgu Zazah ialah Best Mandarin. Dan satu lagi ialah daripada Cikgu Azlin. Cikgu Azlin dari Sugito Mandarin di Pasir Gudang. Tapi Cikgu Azlin juga mengajar online sama macam dengan Cikgu Siti Hawa serta Cikgu Zazah juga. Baik, mereka tu pangkat anak-anak murid dengan Kak Ti je dulu ni. Baik. So, antara kamus yang digunakan, Kak Ti belajar dengan kamus ialah kamus warna biru ni. Ini kamus dia. Kamus warna biru ini sangat-sangat bagus sebab di dalamnya ada tulisan Mandarin, okey, serta macam mana cara nak menyebutnya. Okey, secara nak menyebutnya. Kalau nampak dekat sini, dia ada Hanyu Pinyin dekat sini. Hanyu Pinyin, maknanya tulisan Rumi, siap ada dia punya stroke dia punya tanda-tanda dia macam mana nak baca. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih besar, yang lebih banyak, okey. Yang ini, kamus ni memang ada. Carilah di kedai-kedai buku memang ada. Antaranya buku popular lah, ni dulu Kak Ti beli di popular. Kemudian di dalamnya pun sama juga. Ada tulisan Mandarin serta macam mana cara nak menyebutnya serta maksudnya dalam bahasa Melayu. Jadi kedua-dua kamus ini sangat-sangat membantu untuk kita belajar bercakap bahasa Mandarin. Selain daripada menonton televisyen, menonton rancangan televisyen yang menggunakan bahasa Mandarin, itu juga sangat bagus untuk pendengaran kita. Kita biasakan kita dengar dan lama-lama kita akan berani sebut. Satu lagi yang Kak Ti juga suka gunakan ialah kamus ini. Kamus ini digunakan untuk komunikasi. Di dalamnya ada beberapa perkataan. Okay, contoh perkataan kita cari dekat sini. Perkataan dua. Kita carilah perkataan dia semua dalam bahasa Melayu dulu. Okey, kemudian dia ajarkan ayat-ayatnya. Nampak tu? Dia akan ajar ayat daripada perkataan dua. Macam mana nak cakap. Contoh durian dekat sini. Kalau nampak dekat sini. Perkataan durian. Okey, boleh nampak durian. Nampak tu kan? Okey. Dekat sini. 很多人喜欢吃榴莲. Okey, 很多人喜欢吃榴莲. Okey, jadi dia ajar kita macam mana nak menyebut pula perkataan itu dalam bentuk ayat. Jadi ketiga-tiga kamus ini, siapa yang berminat nak belajar tapi tak sempat nak masuk kelas apa semua, boleh gunakan sendiri, belajar sendiri menggunakan kamus-kamus ini. Satu lagi kamus ialah kamus bergambar. Itu pun bagus juga. Baik. Seterusnya. Di sini Kak Ti ajar macam mana kita nak sebut kalau perkataan-perkataan itu ditunjukkan kepada kita. Macam mana kita nak sebut. Contoh di dalam kad ASK ini sendiri kan ada banyak perkataan-perkataan. Okey, ada banyak perkataan. Contoh kan dia ada tulisan macam tu. Tulisan Rumi tu. Macam mana nak sebut? Yang pertamanya kita kena tahu dalam Mandarin, dalam bahasa Cina kita ada 4 bunyi plus 1 lagi. Yang kelima itu dia satu harakat saja. Dia tak ada simbol, tak ada stroke. Contoh dekat sini
dalam kad ASK. Okey. Nampak tu. Dia tak ada stroke kan? ZI tu dia tak ada stroke. Dia bunyi z saja. Jie zi, zi. Dia tak ada pertama, bunyi kedua, ketiga, keempat, tak ada. Tak ada bunyi macam tu. Baik. Untuk yang pertama ni, kita belajar macam mana nak menyebut ikut nada dalam bahasa Mandarin. Ini kita panggil nada. Kita panggil nada. Baik. Yang pertama, sebaiknya gunakan tangan. Sebaiknya gunakan tangan. Kita akan sebut bersama-sama. Sebut. Sebut sekali lagi. Mendatar je bunyinya. Okey, sebut 3 kali. Baik, itu bunyi yang pertama. Bentuk dia pun mendatar. Okey, bunyi yang kedua dia naik sikit. Tadi naik sebut 2 kali. Okey. Yang ketiga dia turun kemudian naik semula. Turun, naik semula. Bunyinya turun dan naik semula. Okey, dia saya Kak Ti sebut yang sampai keempat terus. Okey, sebut sama-sama 3 kali. Okey, boleh? Yang keempat bunyi mencunam. Bunyi macam seolah-olah di belakangnya ada tanda seru. Di belakangnya seolah-olah ada tanda seru. Sebut 2 kali. Okey. Jadi kalau kita himpunkan keseluruhan bunyi ini, dia akan berbunyi Boleh? Kita himpunkan bunyi itu sekali lagi. Boleh? Okey. Buat ulang kaji sehingga lidah kita biasa. Okey, boleh buat ulang kaji sendiri sehingga lidah kita biasa menyebut Okey. Baik. Untuk bunyi kita boleh cari dalam kad ASK. Untuk semua bunyi-bunyi ni kita nak biasakan bunyi-bunyi ni, kita boleh cari di dalam kad ASK. Contoh, ni apa dia? C, nampak tu? C, kita cari yang pertama dulu. C, okay, yang ada tanda sempang tu. Ku. Kemudian shi, huo zhi, jiu zi, ge zi. Okey, bunyinya mendatar. Jadi boleh buat latihan melihat kad ASK kemudian buat latihan. Ni macam ni. Syafa. Ini dua-dua bunyi yang pertama. Okey. Bunyi yang kedua tadi kalau mula-mula nak belajar memang kita akan sentiasa kita akan ulang untuk kita dapatkan tone dia. Okey, bunyi yang kedua ialah dia naik jom kita tengok dalam kad ASK. Ini nampak? Chang. Okey. Naik, bunyinya naik. Okey, xiong. Okey. Xiong. Kalau kita tak pasti kita ikut bunyi dia. Xiong. Okey.
Macam ni. Ho, 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 ho. Yang kedua. Yang ketiga. Jom kita tengok bunyi yang ketiga. Bunyi yang ketiga V terbalik. Nampak ni? Nampak ni? J-I-N-G tu kan? I tu bunyi V terbalik tu. Maknanya turun dan naik. Jing, 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 jing. Jian, 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 jian. Lagi. Pi, 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 pi. Gang pi, gang pi. Okey? Dan yang akhir sekali. Yang akhir sekali. Yang akhir sekali bunyinya menjunam. Bunyinya menjunam maknanya bunyinya jatuh. Contoh yang kedua. Oh tadi who, sorry. Tadi who tu tadi kata bunyi yang kedua. Sebab kita tengok terbalik kan. Who tu bunyi jatuh. Who. Who. Dia kalau bunyi yang keempat ni seolah-olah di belakang dia ada K kecil. Ataupun kita bayangkan ada tanda seru dekat situ. Jadi HU bunyinya who. 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 Lagi. Cari dalam kad ASK saja untuk buat latihan. Mu. Mu. Mu, 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 mu. 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 Bunyi jatuh. Alright? Jom kita buat latihan. Okay, kita buat latihan dekat sini. InsyaAllah bila kita biasa, gunakan kad ASK untuk kita biasa menyebut. Okay? Untuk pastikan macam mana kita nak sebut tu betul atau salah, ada caranya. Ada caranya. Boleh gunakan, boleh download kawan-kawan, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat semua. Boleh download apps Google Translate dalam handphone. Boleh download Google Translate dalam handphone. Kemudian gunakan Google Translate bahasa Cina. Okay, bahasa Cina. Kemudian gunakan mic dia. Handphone tak ada dekat sini. Gunakan mic itu untuk sebut. Betul tak sebutan kita? Ambil satu kad ASK. Contoh. Mukwa. Mukwa. Jadi bila kita sebut mukwa, kita tengok keluar tak perkataan betik. Kalau dia dapat keluarkan perkataan betik tu, maknanya sebutan kita dah betul. Jadi itu cara untuk kita belajar bercakap, belajar membunyikan perkataan-perkataan Hanyu Pinyin. Tulisan-tulisan Rumi ni dipanggil Hanyu Pinyin dalam bahasa Cina. Macam mana kita nak sebut Hanyu Pinyin itu supaya betul. Okey? Boleh ya? Gunakan Google Translate. Kemudian tekan mic untuk sebut dan kita dengar semula. Betul tak? Dia dapat tak tangkap? Dia dapat tak translate apa yang kita cakap tu? Baik, seterusnya. Kalau gunakan kad ASK, pisah. 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 Sa. Bunyi yang keempat. Tapi, satu lagi teknik, satu lagi tip. Okay, satu lagi tip yang biasa Kak Ti guna. Kita jangan terlalu rasa tertekan sangat. Nak ikut dia bunyi dia betul ke salah ke. Jangan takut. Benda tu akan membuatkan kita rasa macam, kan salah ke macam mana? Tersalah cakap ke macam mana? Jadi jangan rasa terganggu dengan benda-benda macam tu. Teruskan aja bercakap. Okay, teruskan saja bercakap. Menggunakan cara kita sendiri, asalkan tak terlalu jauh sangat bunyi dia. Jangan terlalu takut ataupun rasa malu, rasa tak confident. Sebut aja. Kalau kita tak mula, kita tak akan dapat lagi. Jadi dekat sini baca macam mana? Pi sa pi sa. Jadi kalau kita ikut sangat, kita tak akan sebut. Jadi terus secara natural. Pisa. Asalkan orang faham. Okey, yang ini macam mana nak sebut? San, ming, zi. Bila kita teruskan, kita lajukan. Jadi kesalahan itu akan jadi minima. San ming zi. Alright, boleh? Seterusnya,
Seterusnya. Ni nasi lemak. Ni nasi lemak ni dia. Nasi lemak. Ye. Ye jiang fan. Ye jiang fan. Ye jiang fan. Ye jiang fan. Okey. Seterusnya. Ini pun bunyi mendatar saja. Sha tie. Sha tie. Sha tie. Dia bukan sha tie. Sha tie. Sha tie. Sha tie. Oh, tie. Bunyinya tie. Yes. T-I-Y-E. Tie. Ini macam mana nak sebut? Selepas ini kita akan bersama-sama macam mana pula nak sebut huruf-huruf ni. Nak sebut huruf-huruf ni. Hari ini kita belajar macam mana nak bunyikan 4 nada itu. A, 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 A. A, 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 A. Okey? Boleh? Sampai di sini saja. Slot 15 minit saja untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Bye.